Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okay. Well, this is my first time been talking alone without anyone in front of me. Okay, first thing first, saya perkenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Hadianti. Membantu rakan saya Halal Academy, rakan-rakan di Halal Academy yang minta untuk first time buat FB live sempena musim COVID ni, sementara nak mengisi masa-masa lapang dan juga untuk orang kata menambahkan lagi ilmu di waktu-waktu COVID duduk dekat rumah. Okay. Actually, this is my first time doing FB. So, FB live. I've never done FB live. Selalunya saya bercakap depan orang je semua. So, semua orang diharap bersabarlah dengan saya ya. So, sebenarnya first of all, saya ucap terima kasihlah kepada Halal Academy kerana menjemput saya untuk membuka sesi halal COVID mereka. Mereka panggil musim halal COVID. Dan sesi ini mereka minta saya untuk mengulas tentang beberapa perkara yang berkait dengan halal assurance system. So kalau kata ada yang berminat nak tahu tentang halal assurance system tu, boleh tanya saya, dan juga mainly saya akan fokuskan kepada keperluan berkait dengan halal testing. Biasanya bila kita bercerita pasal halal testing ni kan, netizen ataupun orang dekat luar sana, mereka akan kata, buat apa nak test? Dah halal kan? Dah ada logo halal. Jadi buat apa lagi nak testing? Tak yakin ke dengan logo yang ada? Jadi ramai yang nampak halal testing ni, sebagai apa orang kata, untuk menentukan sama ada untuk menentukan sama ada produk itu halal atau haram. Ramai yang kata, halal testing ni nak tentu sama ada produk itu halal atau haram. Sebenarnya halal testing ni itu bukan tugas orang-orang yang buat test tu. Orang-orang yang buat test, tugas dia adalah untuk menentukan sama ada tak kandungan-kandungan yang tidak dibenarkan mengikut syariah. So kalau dalam halal ni, antara kandungan utama yang tidak dibenarkan adalah sekiranya ada babi itu sendiri. Betul? Dan ataupun sekiranya mengandungi kandungan alkohol yang melebihi daripada fatwa yang ditetapkan. Jadi halal testing bukanlah untuk menyatakan atau menentukan halal haram sesuatu produk. Halal haram sesuatu produk tetap berbalik kepada JAKIM. Bila kita buat test, bila kita conduct test, kita tak kata benda tu halal atau haram. Kita cuma kata ada kewujudan DNA babi ataupun ada kewujudan kandungan alkohol yang melebihi daripada cut off yang dibenarkan. Dan bila kita dapat result macam tu, kita tak terus kata dia haram. Kita akan bagi balik kepada yang pakar, iaitu orang-orang syariah, untuk menentukan. Kerana ada banyak lagi fikih dia, cara-cara dia untuk mereka menentukan sama ada benda itu halal ataupun haram. So, berbalik kepada halal testing ini juga, selama ini kalau kita tengok kepada halal assurance guideline yang sedia ada, tak pernah pun dia kata kena ada halal testing, kena ada SOP berkait dengan testing. Dalam HAS tu juga dia tak kata kena ada SOP sertu, betul tak? Tapi bila auditor datang, ada setengah auditor tanya, mana sertu punya SOP? Jadi, adakah perlu kita ada SOP halal testing ni? Jadi, ia berbalik juga kepada keperluan syarikat. Okay.
Some syarikat mungkin memerlukan, sesetengah syarikat mungkin memerlukan dan sesetengah syarikat mungkin tidak memerlukan sebarang prosedur berkait dengan halal testing. Okay, kita ambil sebagai contoh satu. Pernah dalam salah satu daripada kelas saya yang saya handle, ada orang bertanya, saya daripada pharmaceutical industry. Dalam pharmaceutical industry, kami menggunakan konsep halal built-in. Bermaksud, daripada awal lagi, kalau produk tu dah ada sijil halal dan dah lengkap semua, kenapa perlu kami test lagi? Jadi kami tak perlu test end produk kami. So setengah orang itu adalah pernah jadi satu case study lah yang dalam sesi saya orang farmaceutical bertanya. Ya, betul. Mungkin betul keadaan tu, tapi let's say saya bagi satu situasi. Allergen, produk allergen. Bila anda beli ingredient, anda minta declaration ataupun sijil yang mengatakan bahawa produk ini is non-allergen based product. Tapi bila dah dapat pun, anda dah buat formulation dan anda dah buat end product anda tetap hantar test untuk allergen. Kenapa? Sedangkan awal lagi ingredient pertama tu kan, korang sendiri dah lihat dia dah kata this is non-allergen based product. Tapi masih lagi korang buat allergen testing at the end of the day. For your end product. Untuk apa? So, bila kita bercerita pasal halal, dia tak jauh dan tak lari daripada quality. Halal is about quality assurance. Halal assurance is about quality assurance. Jadi, dalam quality assurance, kenapa anda buat sampling for testing? Kenapa ada test for batching? Oh lama tiba-tiba ada orang tanya ni. Hi Amin. Semasa musim PKP, bagaimana cara kita membuat halal testing? Dia tanya. Macam mana kita nak buat halal testing? Kalau kita tengok kepada release list MITI yang terkini, betul tak? Release MITI yang terkini lah yang berkait dengan industri-industri yang dibenarkan buka of services dia. Jadi salah satu daripada dia adalah Makmal Testing Laboratory dibenarkan buka. Jadi Amin tak ada masalah pun kalau nak buat halal testing. Mereka masih lagi open. You can still contact them and you can still send sample to this laboratory. Okay, insyaAllah. Cuma mungkin untuk sesetengah makmal dia akan put priority to certain type of testing. Okay. Tapi testing lab masih lagi beroperasi. Cuma at the minimum capacity at the moment. Okay. Kita berbalik-balik tadi kepada cerita saya tentang allergen tadi ya. Kenapa bila dah dapat raw ingredient kata benda tu is non-allergen based tapi end product masih lagi you go for testing. Tapi kalau halal, kalau dah dapat halal dekat ingredient dia, end product tak payah nak test. Sebab apa? Sebab dah ada sijil halal kan dekat ingredient dia, buat apa nak ragu-ragu lagi? So sekarang ni kita berbalik kepada prinsip tu, konsep tu. Okay, the first concept adalah apa benda tu halal assurance? Kalau tak nampak sangat untuk orang-orang industri, halal assurance itself adalah quality assurance. So dalam quality assurance, you guys ada buat testing. Untuk apa testing tu korang buat? Okay, the testing are mainly to ensure the quality, the consistency, and then to ensure if there is any cross-contamination that happen. So that's also the reason why that you conduct the allergen testing for your end product. Sebab walaupun you punya awalan ingredient tu dah kata tak ada allergen, tapi end product you test for allergen because you nak submit juga untuk dapatkan pelepasan on the product. Sama juga dengan halal that you have to conduct the test. But it is not necessary only for end product.
So, kita berbalik kepada kenapa kita nak buat test. Pertama, seawal tadi saya kata, testing ni dia tak bukan untuk menentukan sama ada produk itu halal atau haram. Tidak. Test ni, halal testing, dia hanya membantu untuk provide evidence. Okey, sama ada produk itu ada kandungan-kandungan yang tidak dibenarkan atau tidak. Ada kandungan haram, ada kandungan babi, DNA babi ataupun ada arak yang melebihi. Okay, so sekarang ni the objective of halal testing sama juga dengan objektif dalam testing untuk quality assurance. Iaitu pertama, kita buat testing adalah untuk mengelakkan adulteration. Kita buat testing untuk mengelakkan what we call it cross contamination. Dan juga kita buat testing ni untuk lebihkan confident terhadap produk itu. Dan tak pernah testing untuk menentukan sama ada produk itu halal atau haram. Saya keep on mention about it because selama saya berada dalam halal industri ni, persepsi terhadap halal testing ni ramai yang kata, ish, tak payahlah nak buat test kan. Ramai yang very orang kata skeptical. Okay, adakah perlu kita bangunkan SOP halal testing, analisis makmal dalam halal assurance system kita? Okay, adakah perlu? Okay, kalau kita tengok kalau kita tengok kepada pada tahun 2019 telah dikeluarkan satu draft. Masih lagi draft ya, dia belum lagi diwartakan. Telah dikeluarkan satu draft Malaysia Halal Management System. So di dalam draft Malaysia Halal Management System tu, dia lebih jelas dan nyata yang akan menggantikan HAS guideline sedia ada. Belum lagi digantikan, belum diwartakan pun. Okay, masih lagi dalam proses improvement daripada pihak authority. Walau bagaimanapun, salah satu yang menarik perhatian adalah kali ini pihak authority dengan lebih bagus, dengan lebih baik telah menyenaraikan apakah jenis-jenis standard operating procedure yang perlu dibangunkan dalam halal assurance system anda. So kalau sesiapa yang pernah melihat draft tu, dia terbahagikan kepada dua. Maksudnya kalau dulu small industry tak perlu pun nak adakan any SOP. Ada halal policy cukup. Tapi kalau mengikut draft, draft MHMS, Malaysia Halal Management System, dia kata akan ada dua, iaitu dia bagi kepada dua kategori, small industry, dan kategori kedua adalah medium dan juga multinational. So, untuk small industry, mereka tetapkan tak salah saya kepada 3 SOP utama. Pertama, secara umumnya kena ada halal policy. Kedua, kena ada SOP berkait dengan kawalan kritikal halal dan juga kawalan bahan mentah. Okay, proses-proses titik kritikan halal. Dan juga terakhir sekali perlu juga membangunkan SOP berkaitan dengan traceability. Okay, product recall and what not. Dan surprisingly untuk sistem jaminan halal bagi industri besar dan sederhana telah ditetapkan 10 SOP. Kalau saya baca dekat sini, SOP pertama dia kata it was a SOP ataupun draft document. Okay, draft document pertama, dalam HAS anda kena ada polisi halal. Okay, draft kedua kena ada jawatan kuasa halal dalaman. Kalau HAS guideline yang lama pun, yang sedia ada pun memang dah ada dah pun kan benda tu. Ketiga, kawalan risiko halal. Keempat, kawalan bahan mentah. Kelima, audit halal dalaman. Keenam, latihan halal. Ketujuh, kebolehkesanan. Kelapan, semakan halal assurance system. Kesembilan, analisis makmal.
So, kenapa tiba-tiba dalam draft Malaysia Halal Management System ataupun Halal Assurance System ini, tiba-tiba dia meminta grup industri besar dan sederhana untuk membangunkan analisis makmal punya SOP. So, pernah tak anda terfikir, kenapa? Perlu ke? Setiap batch ni aku nak hantar test ke? Semua ingredient aku nak kena hantar testing ke? Wajib ke? Kalau kita merujuk kepada pihak mana? Kalau kita merujuk kepada pihak authority memaklumkan. Pihak authority memaklumkan bahawa sekiranya draft MHMS ini diwartakan dan dalam pewartaan itu menetapkan bahawa perlu dibangunkan analisis makmal punya SOP, mereka menetapkan implementation adalah digalakkan kepada industri pharmaceutical, industri kosmetik, ataupun barang gunaan. Tidak berapa diwajibkan ke atas industri food. So, concernnya dekat sini adalah untuk certain of dia punya raw ingredient dia. Walaupun bagaimanapun, adakah bila authority dah kata macam tu, so orang-orang di bawah industri food boleh senang hatilah, tak perlulah nak buat SOP berkait dengan analisis makmal. So bagi saya, irregardless you dalam industri mana sekalipun, dan sekiranya telah dinyatakan di dalam Halal Assurance System yang perlu ada analisis makmal, is good for you to have. It's good for you to have. Jadi, apa yang perlu ada dalam SOP tu? Adakah anda perlu buat SOP macam mana nak buat halal testing? Macam mana nak extract DNA? Macam mana nak run PCR? Macam mana nak run mass spec? Itu ke yang anda perlu buat dalam SOP anda? Sebenarnya, ramai yang agak blur. Aku nak kena buat apa analisis makmal punya SOP ni? Apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu kenal pasti prosedur dalam melakukan ataupun dalam melantik mana-mana syarikat untuk buat kawalan halal testing anda. Halal Assurance System ni, Halal Assurance System ni, ramai kata, tak payahlah nak buat apa? Kita dah memang, kita tak akan beli kalau tak ada sijil halal. Jadi buat apa kita nak buat benda-benda ni semua? Saya memang tak perlulah SOP sertu tu. Sebab memang takkan ada babi, memang takkan ada anjing yang akan masuk ke tempat saya. Dan pula tu memang orang kata memang semua barang saya halal lah. Confirm ada sijil halal. Syamsiah Aziz merupakan salah seorang auditor juga dari JAKIM. SOP persampelan or analisis makmal. Soalan ni, analisis, kalau mengikut kepada Halal Assurance System MHMS di situ, dinyatakan berkaitan dengan analisis makmal. Itu tajuk dia, analisis makmal. Tapi apabila kita membangunkan SOP kita nanti dalam industri, ia perlu dikembangkan berkait dengan SOP persampilan bila perlu dan juga berkait dengan secara ringkas apakah analisis makmal itu sendiri. Sekiranya sebuah syarikat sudah mempunyai ISO seperti ISO 22000 FSMS, ada stated lab test dalam SOP, adakah implementation tersebut boleh digunakan pakai untuk halal? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau anda lihat requirement yang ditetapkan di dalam authority oleh JAKIM, testing halal seeloknya dan hanyalah dibenarkan kepada makmal-makmal yang telah dilantik. Makmal-makmal yang telah dilantik. So, makmal-makmal yang telah dilantik ni sama status dia macam CBCB yang telah direkognize. Kalau dulu, seawal dulu, ada dalam 5-6 makmal-makmal yang telah dilantik. Tapi, as at today, hanya 3 sahaja makmal yang kekal yang masih lagi diiktiraf di bawah JAKIM. Mereka adalah makmal yang diiktiraf di bawah makmal panel halal JAKIM. Minta maaf Cik Samsiah, ex JAKIM halal.
Okay. So, kita berbalik kepada SOP tu tadi. Okay, kita berbalik kepada SOP tu tadi. Betul tu, betul Ahmad. Syamsia adalah otai. Kalau siapa-siapa orang lama dalam halal, memang kenal. Syamsia Aziz adalah orang yang otai dalam halal dan antara orang yang agak terkenal, especially dalam bahagian pharmaceutical. Okay, so guys, bila kita berkata tentang SOP ni, saya pernah sebab saya sendiri myself terlibat dalam membangun dan proses-proses dan apply to become the first makmal partner halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Dulu. Sekarang tak lah. Okay, dulu. Jadi, bila ada berlaku kes kepada industri yang mana auditor datang, auditor sampel, kemudian dalam produk dia didapati mengandungi babi dan kemudian menjadi satu kes. Banyaklah banyak di sana menjadi satu kes. Jadi hanya bila mana industri-industri ini pernah terkena, yang mana during sampling tiba-tiba didapati produk mereka ada trace of porcine inside, barulah mereka nak mencari makmal mana yang mereka boleh guna pakai sebagai orang kata kawalan terhadap titik kritikal halal mereka. Okay, sebagai control measure. And surprisingly, yang saya kadang-kadang yang pernah saya alami sendiri, apabila industri ini datang dan audit lab kami, dia nak jadikan kami sebagai dia punya vendor lah, kan? Dia nak jadikan kami sebagai dia punya vendor. Dia datang ke lab kami, benda pertama yang dia tanya, ada babi tak kat sini? Kalau kami buat lab testing, okay, lab makmal halal memang akan ada babi dalam tu. Memang akan ada babi. Kalau zaman dulu, susah nak dapat DNA babi punya reference dia. So, kita sendiri yang akan proses daripada babi itu sendiri. Okay, sekarang tak ada masalah. Kita boleh beli je. Okay. So, soalan dia, bila dia datang, dia nak audit kami sebab nak jadikan kami sebagai vendor mereka. Boleh tak nak tahu, kat sini korang ada babi tak? Oh, kalau ada babi tak boleh. Okay. Untuk pengetahuan anda, makmal halal memang kena ada babi. Tetapi, apabila anda datang audit makmal halal, okay, bila anda datang audit makmal halal, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu tanya, mereka juga perlu bangunkan titik kritikal halal. So, benda pertama yang anda perlu tahu dan anda perlu tanya adalah mana dia punya halal lab assurance system. Ramai yang kata, oh lab makmal halal ni perlu juga kena ada halal lab assurance system. Ya, perlu ada. Kerana dia juga perlu mengenal pasti di mana titik kritikal halal. Jadi bila dia buat test, takkan ada cross contamination. Titik kritikal halal dia juga dia nak kena tahu. Okey, contohnya, nak kalau buat DNA ni dia guna pipette. So kalau pipette yang sama dia gunakan untuk yang lain, macam mana? Macam mana dia control cross contamination tu? Bukan kata tidak boleh ada babi. So, apabila anda sebagai industri nak mencari mana-mana makmal halal untuk dijadikan sebagai vendor anda nak pergi audit dia, ketersediaan dia, anda juga perlu tahu apa benda yang anda perlu audit mereka. Macam mana mereka keluarkan result mereka, macam mana mereka kontrol titik kritikal halal di makmal mereka. Adil Azri, critical control point untuk lab. Mungkin dia cuba tanya apakah critical control point untuk lab. Benda pertama adalah penerimaan. Macam mana mereka menerima sampel. Macam mana mereka menerima sampel mereka. Macam mana mereka asingkan sampel mereka. Okay? Macam mana mereka memproses sampel mereka. Alright. Bilal. Hai Bilal. Tadi Cik Khairul pun kawan saya juga. Cik Khairul ada tanya, apa nama ni, sekarang tak lagi ke? Oh, sekarang tak lagi tu maksudnya apa? Sekarang, kalau dulu the first makmal halal adalah Teknologi Park Malaysia, TPM Biotech. Okay, sekarang TPM Biotech
bukan lagi tidak lagi tersenarai di bawah makmal halal yang direcognize oleh JAKIM. Jadi ramai juga sebenarnya tak semua industri aware. As at today, kalau mana-mana lah, kalau saya pergi pun dalam mana-mana bahagian pun saya tanya, korang tahu tak makmal halal yang diiktiraf ni ada berapa banyak? Ada 5. Salah satu yang dia suka sebut IPPH. Masih lagi dia orang menyebut. So sekarang anda perlu tahu, dan benda tu ada disertakan di dalam perkeliling dan announcement di bawah website website Halal JAKIM, Halal Hub Portal. Okay? So, kalau tadi saya dah bercerita tentang macam mana untuk kriteria-kriteria apabila anda nak cari mana-mana makmal, lepas tu anda dia. Okey, mana-mana makmal anda nak appoint mereka jadi makmal halal anda. Jadi salah satu untuk buat perkara tu, adakah semua orang tahu? Semua orang tak tahu kan? Jadi itu sebabnya anda perlu bangunkan benda tu dalam halal assurance system anda. Anda perlu bangunkan standard operating procedure. Antara standard operating procedure dia adalah macam mana, antara standard operating procedure dia adalah macam mana apabila kita nak appoint syarikat tu, nak appoint vendor tu, apa kriteria-kriteria yang perlu kita kenal pasti. Itu perlu ada dalam SOP anda. Yang kedua, tadi berbalik kepada Syamsiah ada tanya tentang persampalan. Sekiranya persampalan itu anda sendiri yang buat, betul, biasanya anda sendiri yang buat lah. Bila persampalan itu anda sendiri yang buat, maka anda kena bangunkan SOP macam mana anda nak buat persampalan untuk anda hantar. Tetapi ada sesetengah makmal yang anda call mereka ataupun anda nak engage, mereka sendiri dah ada satu SOP persampalan. So apabila kata anda tidak yakin, anda boleh call mereka, mereka akan datang buat sampel kat tempat anda, ataupun mereka akan bagi anda box, satu kit box yang mana anda call, mereka akan hantar kepada anda ikut prosedur tu dah hantar semula. So benda-benda tu juga anda perlu ada letakkan di dalam halal assurance system anda. Khas manual untuk ni kena ada juga at the moment mengikut kepada khas guideline yang lama, dia tak cakap. Dia tak kata pun. Kalau kita tengok kepada khas manual yang sedia ada pun, dia tak kata pun kan yang nak kena ada setu. Tapi kita buat juga kan setu punya testing. Setu punya SOP. Yang Junaida Juso, yang halal diiktiraf JAKIM untuk DNA saja ya? Tidak. Semaklum saya yang 3 makmal halal tu ada yang untuk DNA, ada yang daripada field testing yang lain, ada yang untuk alkohol, dan ada salah satu makmal itu juga sedang dalam proses untuk diiktiraf testing method selain daripada DNA. But at the moment the famous method adalah DNA method lah. Tapi of course dia ada method yang orang guna pakai lah, polypeptide method, protein analysis, protein through ELISA. Maknanya dalam lab halal memang kena ada babi, tapi sebagai sampel sahaja ya puan. Dalam lab halal dia kena ada babi sebagai reference, sebagai sumber rujukan kami, sebagai kontrol lah, sebagai sampel kawalan kami. Tapi yang bila kita kata ada babi, bukanlah babi sebiji babi kat situ, seekor babi kat situ. DNA babi tu sendirilah. So kalau kata alkohol, kami akan ada range of alkohol jugalah, sebagai kami punya kontrol. Puan Dian boleh senaraikan antara lab test yang digunakan bagi pengesanan DNA babi dan alkohol. DNA babi ni memang kena guna DNA testing lah. Kalau kata DNA. DNA babi, dia biasanya akan pakai real time PCR, dia akan pakai PCR method. Tetapi testing untuk mengenal pasti unsur-unsur babi tidak semestinya dengan menggunakan DNA sahaja. Boleh juga digunakan protein babi itu sendiri. So apabila kita guna protein, kita dah tak guna testing DNA dah, kita guna testing protein. So macam mana kita nak guna testing protein ni? Apa dia punya type of test dia? Yang paling murah, yang paling mudah, orang pakai ELISA. Itu yang paling murah. But of course some of them ada pakai rapid test.
Dan selain daripada itu, ada yang pakai LC-MS. Alkohol. Okey, dari segi alkohol. Alkohol orang tak pakai real time PCR. Orang tak pakai DNA method. Orang tak pakai PCR method. Alkohol orang akan pakai GC. Okey, gas chromatography. Itu adalah antara yang common. Saya sebut kat sini yang common saja terlebih dahulu. Akmal. Hai Akmal. Khas manual syarikat tapi dalam manual tu ada SOP untuk appoint khas manual syarikat. Tapi dalam manual tu ada SOP untuk appoint makmal untuk persempelahan halal. Ya, betul? Macam mana anda appoint dia? And then macam mana okey, saya bagi contoh. Ada satu syarikat. Siapa-siapa yang pernah masuk training saya tu akan aware benda ni ya. Ada satu syarikat dulu, ini masa saya bekerja dulu. Saya akan ingat sampai bila-bila sebab dia bawa kepada kementerian pada masa tu. Dia hantar sampel minyak wangi dekat saya. Dia hantar sampel minyak wangi dan dia kata dekat saya dia nak test DNA babi. Saya kata, buat apa nak test DNA babi dalam minyak wangi ni? Minyak wangi memang dah takkan ada DNA dah. Tak boleh, dia kata. JAKIM hanya iktiraf DNA testing saja, dia kata pada masa tu. It was in 2006, 2008. Dalam tahun 2008 masa tu. Dia hantar sampel kepada makmal kami. Tak, kami nak buat DNA testing untuk minyak wangi. Dia saya kata dengan dia, cik, saya minta maaf. Saya tak boleh buat testing ni untuk anda. Saya orang Islam. Saya tahu kadang-kadang orang ni, dia nak gunakan COA tu. Kadang-kadang, tak semua ya. Dia nak gunakan COA tu untuk marketing purposes mereka. Okay. So, saya tak nak mereka salah guna apabila kita keluarkan COA. Lepas tu COA tu kata no DNA extracted ataupun no porcine DNA detected. Terus kata, oh, produk saya halal. Matilah. Kita pula yang tidak menanggungnya. So, saya kata tak nak. Saya kata benda tu tak boleh buat. So, dia tak puas hati dekat saya. Dia pergi hantar dekat kementerian. Kementerian hantar dekat CEO saya dan CEO saya tanya, kenapa tak nak buat? So, kita jawab balik lah. Kenapa kita tak nak buat? Definitely dalam minyak wangi tidak akan ada DNA. So, kalau saya keluarkan, saya test juga, result dia tidak betul. Okay, false negative punya result. So, macam mana? Saya nak menjawab di akhirat juga nanti ni. Tapi disebabkan dia adalah kroni-kroni, maka kami terpaksa juga terima sampel tu dan kami terpaksa run. So, macam mana kami run sampel tu? Boleh ke saya run sampel tu? Dan the most important thing bagi makmal tersebut adalah dia kena faham karakteristik sampel. Iaitu, sampel minyak wangi, apa benda yang mungkin titik kritikal halal dia yang perlu dites. Okay, minyak wangi, dia ada pakai banyak fatty acid. So, those fatty acid lah pengikat yang menstabilkan minyak wangi tu. Ada EDP, EDT, EDC, macam-macam kan grade dia. Oleh sebab itu, apabila kita kenal pasti titik kritikal halal di dalam minyak wangi, barulah saya boleh propose test apa yang perlu dibuat. Dan test yang perlu dibuat pada masa itu bukan DNA test. Tetapi kita perlu gunakan gas chromatography dan ataupun kita perlukan GC FID. Okey, untuk test FAME. Kita panggil FAME, fatty acid metal dah lupa dah. FAME, FAME. So guys, nampak tak dekat sini? Keperluan ada khas tu bukan saja keperluan anak khas ataupun SOP analisis makmal di dalam khas bukan saja untuk appoint makmal untuk persampalan halal. Tetapi juga anda kena tahu produk syarikat anda sepatutnya berkesesuaian pergi test apa. Saya, katalah saya ada makmal, kan? Bila saya ada makmal, saya nak duit je. Apa saja korang hantar, asalkan saya boleh charge korang, korang bayar, saya ambil lah. Tapi, result tu tak sesuai dengan anda. Macam mana? Result tu tidak boleh diterima pakai di pihak authority. Macam mana? Jadi, anda sendiri sepatutnya kena tahu. Kalau kata anda produce produk minyak wangi, adakah perlu hantar DNA testing? Kalau anda produce coklat, adakah coklat hanya dengan DNA testing saja? Ataupun coklat juga boleh diguna pakai metod-metod lain yang berkesesuaian?
Jadi di dalam SOP analisis makmal anda, satu adalah bukan setakat to appoint the makmal, macam mana nak appoint makmal halal itu. Bukan saja macam mana nak tahu proses-proses persampalan halal yang perlu internally buat ataupun externally buat, tetapi dalam khas SOP anda perlu ada type of testing yang berkesesuaian dengan produk anda. Okey. Muhammad Aizat, Syamsiah, sebab itu bagus. Asal lab panel kesihatan saya ada betul. Metod mana yang diiktiraf? Okey, Puan Rozi, metod mana yang diiktiraf? Setakat sekarang metod yang diiktiraf adalah kebanyakannya metod DNA real time PCR. Okey, PCR method lah. Macam mana kita nak tahu? Ni saya nak bagi tahu anda. Macam mana kita nak tahu metod mana yang diiktiraf? Okey, apa yang anda perlu buat adalah, pertama, anda perlu kenal pasti lab mana yang diiktiraf oleh JAKIM. Okey. Bila anda dah kenal pasti lab mana yang diiktiraf oleh JAKIM, sila pergi kepada website Department of Standard Malaysia. Okey, pergi dekat SAM accredited lab list dia dan cari makmal itu. So, anda akan dapat bila anda dah cari list tu, anda akan dapat satu list metod-metod yang diiktiraf di makmal tersebut. Okey. Puan, jadi SOP ni Syah create tak ya dalam khas manual atau memang kena create macam sertu? Okey. Macam saya kata tadi, kalau mengikut kepada makluman yang diberikan oleh pihak authority, okey, pihak JAKIM, kemungkinan apabila akan berlakunya implementasi atau diwartakan MHMS yang baru ini, mereka akan kuat-kuasakan kepada pharmaceutical and cosmetic, tidak kepada food sangat. Tetapi sebagai orang yang pernah jaga kilang, sebagai orang yang pernah jaga makmal juga, dan sebagai orang yang berada sebagai salah seorang trainer dan coaching dalam halal industri, saya cadangkan SOP ini dijadikan sebagai satu guideline. Tak kiralah anda pharmaceutical ataupun kosmetik ataupun tidak. Kita tak tahu bila mana sampel kita, produk kita tiba-tiba ada contamination. Betul? Contohnya, saya bagi contoh ya rakan-rakan, contohnya Cadbury. Betul? Kita tak tahu macam mana tiba-tiba Cadbury tersampel, dikatakan ada disampel ada berlaku cross contamination. So, cadangan saya adalah good to have for others. For your information, sekali lagi, dalam khas guideline yang sedia ada, dia tak kata apa-apa berkait dengan analisis makmal. Tetapi yang saya bincangkan ini adalah berdasarkan kepada draft Malaysia Halal Management System. Walau bagaimanapun, draft itu belum diwartakan. Tapi seperti mana kita sedia maklum, sebagai orang dalam halal industri, biasanya kalau telah dicanang-canangkan, telah disebut-sebutkan oleh pihak autoriti ni, kita perlulah ambil perhatian sikit. Betul tak? Ya Akmal, saya ingat anda. Hai. Okay, salam Puan Dian. Oh, alamak. Auditor Jais datang ni. Takut saya. Nice seeing you again. In the next coming khas guideline, lab testing is compulsory for all those subscribing to HAS program as part of HAS. My concern in this case, for food manufacturing, it should be no problem for lab testing. Okay, correct. As the final product is considered shelf stable and can be sent for testing and perhaps survive the journey to the intended lab. This concern the product produced for food premises such as chain restaurant, hotels, large-scale food catering. Major concerns are the proximity of the testing of the proximity of the testing lab and the production facilities, which necessitate some kind of sampling protocol and delivery method. Exactly. How do we go about for this? For the above premises, if the lab testing requirement is met mandatory for all HAS program subscriber. Okay. How do we go about for the above premises if the lab testing requirement is made mandatory for all HAS program subscriber? Ini adalah pandangan saya secara peribadi, yang mana saya boleh katakan pandangan yang saya observe. Untuk sebab yang di Ahmad Sahih Jais. Ini
Salah. Ini bukan Cik Solihin ni. Ini saya silap orang. Cik Ahmad Zahid. Okey. Macam ni. Bila kita katakan tentang analisis makmal, dari pandangan saya sendiri, analisis makmal tu dia tidak orang kata not so much on the end product. Okay, not so much on the end product. So kalau anda nak buat control measure terhadap titik kritikal halal anda yang memerlukan analisis makmal, yang pertama sekali adalah terhadap raw ingredient anda. Tapi Puan Dian, raw ingredient saya dah ada sijil halal. Betul juga dengan butter churn dulu. Butter churn punya kes dulu pun dah ada sijil halal. Tapi tiba-tiba ada juga kontaminasi berlaku. So, sekali lagi saya nyatakan kepada anda, walaupun sesuatu produk itu ada sijil halal, tetapi kemungkinan contamination or adulteration may happen. Okay, contamination or adulteration may happen. So, sebagai titik kawalan halal, it's good to have the testing. Jadi, the testing adalah bermula daripada ingredient itu sendiri. Mungkin you can put it during the first appointment of the vendor. Okay. Dan bukanlah setiap kali beli nak kena hantar test, setiap kali beli nak kena hantar test. You can make it into berkala. Okay, periodical. Same goes to the end product. So, takkanlah setiap batch nak pergi hantar. Mencanak lah naik kos kat company korang kan. Terus berlakulah war-war halal itu mahal. Tetapi dari segi kawalan terhadap end product, mungkin boleh dilakukan sampling once a year or sampling by orang kata setahun sekali, periodically. Alright? Salam Puan, macam yang sedia maklum, Standard Malaysia dah publish revision baru, betul. Adakah prosedur atau guideline yang sama diguna pakai dalam MS atau ada perubahan prosedur yang baru? Ada perubahan prosedur yang baru. Contoh yang paling senang saya nak kata adalah berkait dengan sertu. Kalau sebelum ni dalam MH 1500 2009, dia kata barang yang second hand, kalau you beli barang yang second hand, kena conduct sertu. Tapi kalau yang dalam 2019 dia dah tak ada dah. Dia dah tak sebut secara jelas dekat situ. So bila you kata adakah prosedur atau guideline yang sama diguna pakai dalam MS, I would say it's quite banyak perubahan yang berlaku dalam 1500, especially bahagian slaughtering telah dikeluarkan. Okay, right. Ada tak yang saya tertinggal? Okay, amak saya ada tanya juga tadi tentang macam mana nak hantar lab test sebab jarak tu yang agak jauh. Dan ada ke dia tanya dekat sini, dia kata which necessitate some kind of sampling protocol and delivery method. Yes, they are laboratories yang telah membangunkan satu servis ataupun dah offer servis untuk sampling protocol and delivery method. So some of this makmal, if you contact them, mereka katalah saya tak pandai buat sampel, I do not know how to do the sample, mereka yang akan advise you, mereka akan sediakan sampling kit. Okay, mereka akan sediakan sampling kit. So you will need to follow their sample kit procedure, sampel dan hantar mengikut timeline yang telah dinyatakan dalam prosedur mereka tu sendiri. Okay. Right. Ada tak yang saya tak menjawab? Cik Ahmad saya tanya apa lagi? For food management should not be no problem for lab testing. Consider. Okay. Dekat sini dia ada tanya juga, this concern the product produced for food premises kan? Contohnya chain restaurant, hotel, large scale food catering. Well, mainly for this, for sure on the food safety side is the most important part. But when it comes to the halal and comes to the analysis makmal, the main critical point dekat sini I would say is the ingredient that they use. Okay, the ingredient that they use instead of testing on the end product. How do we go about this for the okay? So basically, I've already shared you guys some of the processes yang you guys
kenapa perlunya SOP berkaitan dengan analisis makmal di dalam halal assurance system anda. Okey. Kenapa perlu ada SOP analisis makmal? Kalau dulu ramai kata tak perlu, tapi sekarang saya dah bagi tahu kenapa perlu. Bukan SOP macam mana nak test, tapi SOP macam mana nak appoint the correct vendor untuk buat test. Macam mana nak buat persampelan. Kemudian apa jenis test yang patut dihantar. Okey? Berapa lama proses testing berlaku bila kita dah hantar sampel. Okey, nak hantar sampel ni biasanya bergantung kepada jenis sampel. Matrix, kita panggil kat sini matrix lah. Jenis sampel bergantung kepada testing method itu sendiri. Pakai method apa. Selalunya ia akan mengambil masa 3 hingga 5 hari waktu bekerja. Itu kalau makmal swasta. 3 hingga 5 hari waktu bekerja for the common sample. Tapi kalau sampel yang agak kritikal, contohnya macam anda hantar kami serum ataupun lipstick contohnya, itu mungkin akan mengambil masa 7 hingga 10 hari waktu bekerja. Okey. Ini berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri dalam proses makmal lah. Okay. Saya agree puan, for large scale food production it is from raw ingredient. The rest is more to food safety. Exactly. It's more to food safety. Okay. So, saya harap perkongsian saya pada hari ini sedikit sambil-sambil duduk dekat rumah tu, mana-mana halal exact, bolehlah buka balik halal assurance system anda. Halal assurance system anda show dalam G Drive, dalam G Drive kan, boleh akses dari rumah kan. So sambil-sambil tu sekiranya perlu improvekan. Tak ada alasan kata duduk kat rumah tapi dokumen ataupun semua SOP dekat orang kata office punya laptop. Because mainly sebagai halal azak, kita sentiasa kena aware di mana saja kita berada. Kita tak tahu hari ni tiba-tiba authority keluarkan CB list baru, bagi tahu apa? Bagi tahu ICCV kena tarik balik. Contoh. Kelang kabut korang yang tengah work from home ni. Kan? Okay? So, terima kasih puan sudah berkongsi. Okay, terima kasih semua kerana watching this live. Saya ni bidan terjun je. Last minute mereka panggil. Minggu depan lagi interesting. Ada ramai orang yang famous lagi. Lagi yang hebat-hebat akan ada. So, please join them. Okay. So, I think kalau tak ada apa-apa lagi, any more other question? Okay, if there's no more other question, kita boleh ni lah. Kalau ada sesiapa nak tanya, ada berapa ni? InsyaAllah, Puan Rosie, you are next soon. Percayalah cakap saya. Terima kasih Puan Syamsiah kerana sudi watch us dekat sini. Saya bidan terjun je. So, Halal Academy next. Boleh panggil Puan Syamsiah Aziz ya. Sila contact dia. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.